UPKN raikan agensi kerajaan dan swasta. Bank Rakyat tawar perkhidmatan bank kepada IMPHB. STR mula dikreditkan kepada rakyat. Syria Palestin dijemput sertai Pesta Bola Merdeka. Impian Safawi menjadi kenyataan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama saya Alini Nadirah Ismail di Buletin iMedica TV. Majlis kesyukuran penuh gemilang berlangsung di Hotel Hajj Elite bagi meraikan agensi kerajaan dan swasta yang menyokong dan membantu program hiburan alternatif kepada rakyat di negeri ini. Program tersebut adalah pentas rakyat yang dianjurkan melalui Urussetia Penerangan Negeri Kelantan UPKN. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantau Negeri Kelantan, Ahmad Fatahan Mahmud berkata, majlis tersebut adalah salah satu penghargaan kepada agensi yang terlibat dalam menjayakan Pentas Rakyat 2022. Menurutnya, kerajaan negeri tidak berkecuali mengadakan program kesenian yang sederhana tetapi bermakna di negeri ini untuk rakyatnya. Jadi program ini bukan program tahunan kita yang selalu kita turun ke seluruh daerah di negeri Kelantan. Tapi oleh kerana halangan COVID-19 baru-baru ni, jadikan program ini tergendala dan bila habis fasa pandemik baru ni, kita telah mulakan program hiburan alternatif bersama rakyat. Katanya, program seperti ini membawa satu pendekatan dan kelainan dalam menyantuni rakyat di negeri ini. Menurut Ahmad Fatahan, program ini adalah program khidmat masyarakat daripada agensi kerajaan dan swasta bersama masyarakat. Bagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Esko tadi, bahawa program ini ialah untuk kita memperkenalkan dasar ataupun elemen hiburan kerajaan negeri, yang mana kerajaan negeri tidak mengabaikan hiburan kepada rakyat, tidak mengenepikan hiburan, tetapi hiburan yang mematuhi syariah, yang mematuhi elemen syariah yang telah kita buat di negeri Kelantan. Jadi program ini salah satu alternatif yang kita buatlah, dan telah kita berjalan mengikut jajahan pada tahun lepas sebanyak 7 jajahan. Beliau berharap agensi terlibat termasuk iMedical Pharma Holding Berhad, IMPHB akan bekerjasama dalam menjayakan program yang akan dilaksanakan nanti. Beliau berkata program pentas rakyat akan ditambah baik lagi supaya ia akan mengeratkan lagi hubungan baik sesama masyarakat dan kerajaan. Sementara itu, Pengarah Urussetia Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan, Tuan Kamaroza Muhammad berkata, pentas rakyat untuk siri kedua akan diadakan kerana terdapat beberapa buah daerah masih belum dapat dilaksanakan akibat banjir baru-baru ini. Ianya satu program yang sangat penting untuk menjadi platform kepada kerajaan negeri untuk menyampaikan mesej dan juga aspirasi kerajaan kepada rakyat Kelantan, membawa satu program hiburan yang mematuhi syariat sebagaimana yang telah digariskan dalam enakmen hiburan di negeri Kelantan, insya-Allah. Dalam majlis anjuran UPKN itu, seramai 19 agensi kerajaan dan swasta menerima penghargaan bagi menghargai agensi yang terlibat sepanjang program Pentas Rakyat 2022. Agensi kerajaan termasuk Perbadanan Menteri Besar Kelantan, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan, Jabatan Kesihatan, Jabatan Pengangkutan Jalan, Perkeso KWSP dan lain-lain. Manakala Presiden IMPHB Yusman Mamat salah seorang penerima pelak penghargaan yang mewakili agensi swasta dan satu-satunya agensi swasta yang dijemput. Hadir sama Timbalan Presiden IMPHB Hasnah Zakaria. Bank Rakyat sedia menawarkan dana kepada iMedical Pharma Holding Berhad, IMPHB, dalam usaha sama memasarkan produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini. Antara fokus utama adalah untuk memasarkan produk bariel air glukosa dan memberi pembiayaan bagi food truck untuk Telio Cafe. Pengurus MSME dan Korporat Bank Rakyat Cawangan Kubang Krian Salma Harun berkata, pihaknya cuba membantu syarikat untuk memberi pembiayaan bagi membolehkan syarikat memasarkan produknya.
Okey, kali ni kita nak menawarkan perkhidmatan bank kepada syarikat yang medical. Kami dapati syarikat ini berpotensi untuk grow lagi lah di Malaysia. So bank ingin bersama-sama membantu yang medical untuk membesar lagi lah syarikat perniagaan ni. Okey, kita ada menawarkan tadi Cik Yusmat ada maklumkan akan mengadakan ingin buat penambahan perniagaan lah. Satu untuk mengadakan food truck untuk produk value, dan satu lagi untuk bahagian pemasaran untuk new company lah yang baru set up. Menurutnya, mereka berharap IMPHB menerima pembiayaan dari Bank Rakyat supaya dengan kerjasama ini dapat membangunkan ekonomi syarikat Bumiputera. Untuk pasaran kali ini, IMPHB menyasarkan sebanyak 3 juta jualan yang akan dihasilkan pada tahun ini. Pergerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Highflex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan peradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan. Dapatkan susu Highflex sekarang di farmasi berdekatan dengan anda. Pembayaran fasa 1 sumbangan tunai rahmah STR kepada 8.7 juta golongan B40 bernilai 1.67 bilion ringgit dikreditkan ke dalam akaun penerima yang berdaftar di pengkalan STR secara berperingkat mulai semalam 17 Januari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penerima STR di kawasan pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak yang mempunyai akaun bank atau tiada akaun bank akan turut menerima pembayaran itu pada tarikh yang sama. STR Fasa 1 membabitkan kategori penerima isi rumah berjumlah 4 juta dengan kadar RM300, 1.2 juta warga emas tanpa pasangan bagi kadar RM100, manakala 3.5 juta golongan bujang menerima RM100. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, program bantuan tunai untuk B40 di bawah Kementerian Kewangan itu dijenamakan semula kepada STR dan akan terus ditambah baik. Menurut Anwar, beliau memutuskan supaya STR Fasa 1 untuk golongan B40 diawalkan kepada Januari berbanding perancangan awal pada Mac depan bagi meringankan beban sara hidup rakyat. Katanya, kerajaan perpaduan menekankan pendekatan rahmah dalam membela nasib rakyat susah, terutamanya golongan rentan dan mudah terjejas. Tambahnya, selaras dengan itu, kerajaan telah memperkenalkan konsep payung rahmah sebagai induk kepada inisiatif-inisiatif membantu golongan kurang berkemampuan dalam mendepani cabaran kos sara hidup. Semakan status pembayaran dan maklumat lanjut pembayaran ini boleh dirujuk di portal rasmi STR melalui pautan https://bantuantunai.hasil.gov.my. Mama Dil terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Kita beralih ke berita sukan. 1 pasukan Asia Barat dan 2 pasukan dari ASEAN antara sasaran diletakkan Persatuan Bola Sepak Malaysia
FAM bagi melengkapkan 4 pasukan bertanding dalam saingan Pesta Bola Merdeka yang dijadual pada September ini. Antara pasukan Asia Barat yang berada dalam radar antaranya Syria dan Palestin, di mana masing-masing menghuni tangga ke-90 dan 93 dunia dalam ranking FIFA. Manakala dua lagi pasukan serantau yang berada pada kedudukan ranking lebih tinggi daripada skuad Harimau Malaya 145 dunia iaitu Vietnam 96 dunia, dan Thailand 111 dunia adalah sasaran bandar induk tempatan itu. Perkara terbabit dikongsikan pengurusi jawatan kuasa pertandingan FAM Muhammad Firdaus Muhammad yang melihat 3 calon pasukan itu mampu menyemarakkan semula saingan Pesta Bola Merdeka yang kali terakhir dianjurkan pada 2013 lalu. Firdaus yang juga naib Presiden FAM berkata pemilihan 3 pasukan terbabit akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa pertandingan FAM pada minggu hadapan, dan beliau secara peribadi mengakui Palestin atau Syria serta 2 pasukan serantau Vietnam dan Thailand antara sasaran untuk dijemput nanti. Katanya selain mahu mencari pasukan berada di ranking lebih tinggi, beliau juga mahu menjadikan pentas Pesta Bola Merdeka ini sebagai persediaan terbaik buat barisan pemain negara kendalian PANGON diuji sebelum menyertai Piala Asia di Qatar Januari depan. Untuk rekod Pesta Bola Merdeka sudah dianjurkan sebanyak 41 kali sejak 1957, dengan Malaysia muncul pasukan paling berjaya dengan 10 kejuaraan diikuti Korea Selatan 7 kali dan Myanmar 4 kali. Ketua Pasukan Harimau Malaya, Safawi Rashid akhirnya diumumkan secara rasmi sebagai tonggak baru Ratchaburi FC dalam saingan Liga Thailand. Safawi, 25 yang diperkenalkan dalam satu majlis bersama kelab itu hari ini mengakui keinginan beraksi di Liga Thailand sudah lama dipendamnya sejak berusia 15 tahun lagi. Kini impiannya itu sudah menjadi kenyataan. Ia impian saya sejak berusia 15 tahun lagi untuk bermain di Liga Thailand, dan impian itu sudah pun tercapai. Dan sebenarnya agak lama untuk saya tunggu merealisasikan impian ini, katanya dipinjamkan oleh Joe Darutazim JDT kepada Ratchaburi FC. Untuk rekod, ia adalah penjerahan kedua Safawi ke luar negara selepas sebelum ini pernah beraksi di Liga Portugal. Dengan kehadiran Safawi, dia akan menjadi pemain Asia Tenggara ketiga yang mengisi slot kelab itu selepas Neo Min Lat dan Hee Teo Win dari Myanmar. Selain Safawi, terdapat 3 lagi pemain negara yang beraksi di Thailand, iaitu Dion Kool bersama Buriram United, Liridon dengan Khon Kaen United, dan Junior Star yang menyertai PT Prachuap. Assalamualaikum dan hai, saya Lia. Okey, hari ni Lia nak kongsikan berkenaan dengan tip penjagaan rambut. Okey, setiap orang mempunyai rambut yang sihat dan semestinya rambut adalah mahkota untuk kita semua. Jadi hari ni Lia akan kongsikan tip penjagaan rambut yang dibawa khas oleh America Pharmacy. Tips penjagaan rambut. Basuh rambut sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, bilas rambut sebersih-bersihnya setelah menggunakan syampu. Sekiranya rambut anda berminyak, ia perlu dicuci lebih kerap. Sikat rambut sekerap yang mungkin. Jangan berkongsi sikat rambut kerana kutu boleh berjangkit melalui sikat rambut. Menggunakan syampu yang sesuai mengikut jenis rambut. Tip kesihatan ini dibawakan khas oleh America Pharmacy. Sekian sahaja untuk Buletin America TV hari ini. Ikuti perkembangan terkini kami di seluruh